والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Surat 42. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dalil amanah. Kalau khianat mereka itu, nescaya Allah suruh pula kita pun khianat sepertinya. Kerana Allah lah yang menyuruh kita mengikut segala pekerjaan dan percakapan mereka itu. Padahal tidak sekali-kali disuruh kita khianat. Kerana khianat itu kejahatan. Maka Allah tidak sekali-kali suruh kita dengannya. Bahkan dilarang semata-mata. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, Dia sajalah yang telah mengadakan kita dan memberikan kita boleh merasai kehidupan atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Syukur diberi nikmat besar kita, nikmat Islam, dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam. Alhamdulillah. Diberi pula kita keupayaan untuk ikut perintah dia, boleh taat, ikut suruhan, tinggal larangan. Alhamdulillah. Syukur lagi nikmat Allah Ta'ala juga yang diberi kita kesedaran untuk belajar, menuntut ilmu, supaya kita faham pelajaran agama, benar-benar hidup menjadi orang agama, hidup hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala, hidup hati sanubari kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ada kecintaan kita pada Allah Ta'ala, ada kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, kelapangan masa pada pagi ini boleh hadir untuk solat subuh berjemaah. Dan insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan kitab daripada kitab Fatih Faridah ni. Insya-Allah, alhamdulillah. Hadirin sekalian, sambungan kita nak bicara ni, kita duk bicara dalam bab Rasul. Ada tajuknya dalil amanah. Amanah salah satu daripada sifat Nabi Rasul. Bahasa lain kita dah belajar lepas. Maksud amanah ni adalah ismah. Itu bahasa lain dia. Perkataan seerti dengan amanah adalah ismah. Bahasa yang kita sebut selalu dengan bahasa Malaysia adalah maksum. Wajib i'tiqad Nabi Rasul maksum. Biasa dah kita dengar ni. Prinsip maksum ni dengan mana kita wajib i'tiqad Nabi Rasul ni, di atas kata mereka ni maksum, tidak akan ada pada Nabi Rasul ni sebarang nama dosa. Sejak daripada lahir dia sampailah dewasa. Baik dosa zahir, baik dosa batin. Bahkan jangan kata dosa atas nama haram, makruh pun tidak. Bahkan atas macam mana bicara kita lepas, sebab kitab kita sebut ni, itu juga atas jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan jangan kata haram makruh,
Bahkan yang khilaf aula pun takkan ada pada Nabi Rasul. Bahkan di atas sifat Nabi Rasul ni, atas kata maksum, dan mereka adalah antara makhluk terbaik dan pilihan istimewa daripada Allah Ta'ala. Kalau perkara yang harus sekalipun, tidak akan ada yang diperbuat oleh mereka, melainkan semata-mata untuk menjadi panduan, tunjuk ajar kepada kita apa yang boleh buat, apa yang sepatutnya dibuat, apa yang paling utama untuk dibuat. Takkan ada apa-apa perbuatan Nabi Rasul sekalipun nama harus. Contoh makan, yang dia makan atas nama semata-mata berlazat dan bersyahwat, yang tu kot bahasanya. Bahkan dia makan kerana nak tunjuk ajar tata cara makan, apa dia boleh makan, dan dia makan dalam keadaan penuh taat, yang dia tak akan makan melainkan kerana tak dapat tidak kena makan baru dia makan. Ini Nabi Rasul. Itu adalah prinsip, konsep mesti faham maksud amanah, maksud maksum tu. Baik. Jadi kita nak sambung ni adalah dalil amanah. Kalau dengan Quran sekali lalu antara ayat Quran sebut wa balagha rasuluhul amin. Surah mana, ayat mana saya mak lah kan. Lajak-lajak mulut sebut tu. Kita biasa dengar apa perkataan al-amin tu, tapi ada mention memang dalam Quran sendiri ada sebut Rasul ni Rasulun amin. Fokus kita pada perkataan amin. Apa maksudnya? Dengan bahasa terjemah kita, amanah lah. Nak faham macam mana amin boleh faham amanah, yang ni tuan-tuan kena faham dilalah bahasa sikit. Pasal bila sebut dalil Quran, macam mana amin boleh dipaham amanah. Sekali lalu saya sebut amin tu dari perkataan amina ya'manu, kan? Atau amana ya'manu amanatan fahuwa aminun, kan? Jadi siapa-siapa yang mempunyai sifat amanah, yang bersifat dengan amanah tu istilahnya amin. Jadi Rasul ni aminun, adalah seorang yang bersifat amin. Kalau dengar istilah Arabnya, bila siapa yang amin, tentulah ada pada dia amanah. Itu cara nak faham Quran. Itu Quran nak faham dia tuan-tuan, bukan dengan terjemah, mesti dengan kefiat macam saya sebut ni. Nak faham dilalah ataupun sains daripada ayat Quran ni, tuan-tuan mesti ada keupayaan bahasa Arab untuk fahamnya. Itu saya sekali lalu sebut ke ayat Quran. Satu kitab kita ni, ayat Quran pula kalau ikut benda yang dah maklum. Satu kitab kita ni dia pengarang ni dia tinggalkan ayat Quran tu pasal ada benda dah maklum dah, istilahnya common knowledge dah kat kita. Dalam Quran sebut Rasul ni amin. Dalil yang kita nak tengok ni adalah dalil akli, dalil akal. Kerana setiap apa yang kita belajar bab akidah ni, khasnya atas apa yang telah disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, dia ialah satu keputusan memang ambil daripada nakal. Bahkan tak ada sedikit pun apa yang ambil daripada nakal tu yang bertentangan dengan akal. Muafakat sungguh-sungguh, tepat sungguh. Tak akan ada apa yang disebut dengan nakal itu bercanggah dengan akal. Jadi atas kata Nabi Rasul ni amin, kalau atas bicara kaedah akal, kaedah berfikir, macam mana nak membuktikan bahawasanya benar Nabi Rasul ni adalah seorang yang amanah, bahasa lainnya maksum. Kaedah berfikirnya. Dia kata kalau khianat mereka itu Rasul, kalau andai kata mereka ni khianat, nescaya Allah Ta'ala suruh pula kita pun khianat. Seperti Rasul. Kalau Nabi Rasul andai kata mereka ni khianat, nescaya kita pun disuruh khianat jugalah. Macam mana boleh faham gitu? Kerana Allah Ta'ala menyuruh kita mengikut segala perkataan dan perbuatan Rasul. Betul? Hatta Rasulullah kata apa?
Kalau nisbah kasih kat Rasulullah ni, kata dia, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Belum iman lagi seorang kamu sehingga aku ni ialah orang yang paling dikasihinya. Jadi orang nak jadi beriman ni syarat mesti kasih kat Rasulullah. Antara kasih kat Rasulullah ni apa? Kasih pada perkataan dia, kasih pada perbuatan dia. Bahkan apa perkataan dan perbuatan kita adalah bercontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasnya, secara umum kita belajar Rasul ni, semua Nabi Rasul amnya. Jadi takkan ada pada Nabi Rasul ni benda-benda yang menyalahi pasal kita disuruh ikut Rasul ni mutlak. Kalau tengok Quran, ayat Quran yang kita selalu juga dengar orang selalu sebut, firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fokus kita kat situ. Kalau kamu ni betul-betul beriman pada Allah Ta'ala, kalau kamu nak kasih ke Allah Ta'ala, apa perintah Rasulullah? Fattabi'uni. Hendaklah kamu semua ikut aku. Jadi nak ikut apa? Ikut perkataan dia, tunjuk ajar dia, tingkah laku dia. Bahkan umumnya Quran juga sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah ni adalah uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik. Sebut dalam Quran dengan laqad kana lakum fi rasulillah, pada Rasulullah. Disyarah oleh ulama tafsir kita, apa maksud fi rasulillah, laqad kana lakum fi rasulillah, pada Rasulullah. Apa maksud pada Rasulullah tu? Maksud fi rasulillah tu fi suratihi, fi siratihi, fi sariratihi. Atas huraian lain, apa maksud fi rasulillah ni? Fi qawlihi, fi fi'lihi, fi sukutihi. Apa maksud dia? Ikut Rasulullah ni pada rupa dia, perzahiran dia. Kalau dia sahaban, kita sahaban. Dia berjubah, kita berjubah. Dia berjanggut, kita berjanggut. Dia misai, kita misai. Misai dia potong supaya jangan tutup bibir. Janggut potong, jangan sampai lebih sekak. Untuk kan, bahasa uraian janggut tu, tak adalah simpan janggut menjela sampai ke pusat. Pasal tunjuk ajar Rasulullah itu, tak pula dicukup. Macam mana pun ada bahas. Macam mana pun contoh terbaik ikut Rasulullah. Walaupun bahasnya simpan janggut sunat. Dalam mazhab lain ada yang simpan janggut wajib, cukur tu haram. Ada bahas macam tu. Tapi macam mana pun atas ikut Rasulullah, bagus tak ikut Rasulullah? Apa jawapan kita nak bagi? Ikut Rasulullah adalah yang terbaik. Kalau sembahyang fardu, ada rukun Islam, kita pun dah diajar. Yang ni wajib. Yang ni rukun Islam. Tak sembahyang dosa. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Bahkan umum perintah Allah Ta'ala tu dan isyarat daripada Quran, laqad kana lakum fi rasulillah, pada Rasulullah. Maksudnya tak ada pada orang lain. Umumnya fi rasulillah, semua rasul-rasul Allah Ta'ala. Lafaz tu Rasulillah, khas Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum Rasulillah tu adalah semua Rasulullah. Kaedah tafsir disebut dengan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nabi faham pada Quran ni adalah tengok umum lafaz. Sebab ayat Quran tu turun adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kata umum makna Rasulillah. Pengajaran nak ambil dan kita faham, kita bicara akidah ni, Rasulillah tu apa? Semua dalam jinsur Rasulillah, jenis utusan Allah Ta'ala. Jadi semua Nabi Rasul ni adalah ikutan baik. Saya sebut tadi pada surah dia, rupa dia. Walaupun pakaian atau istilahnya bukan wajib pakai jubah, tapi pakai jubah terbaik. Kalau Rasulullah suka putih, bukan wajib pakai putih, tapi putih terbaik. Walaupun hari ini saya tak pakai putih, tapi kena faham, bila Rasulullah ada pada dia, yang tu terbaik. Dan Rasulullah kadang-kadang ada ketika dia pakai hijau, ada ketika dia pakai warna lain daripada putih. Tapi putih ni yang paling disuka, sehingga kapan pun disuruh kapan dengan putih. Menunjukkan putih adalah pakaian yang digalakkan. Sembahyang Jumaat pun suruh pakai putih. Ada isyarat pula, apa tadi bahas ulama, kenapa putih tu?
Jadi nak menunjukkan apa yang ada pada Rasulullah adalah terbaik. Dan walaupun gitu harus nak pakai yang berkala-kala. Cuma jangan pakai kala ada benda-benda yang syarahan ulama. Jangan yang kala khas, passion khas atau orang kafir. Tu syarahan tu saya panjang sangat. Sekali lalu saya sebut gitu. Saya nak sebut apa? Nak ikut Rasulullah sehingga pakaian sekalipun, walaupun atau umum kita faham, pakaian ni budaya. Arab ada budaya dia, Melayu ada budaya dia. Tapi walaupun kita Melayu, tiru Rasulullah. Yang kita Melayu, tiru Rasulullah budaya Arab. Walaupun tiru tu atas nama budaya Arab, tapi yang ada kita tiru tu bukan kerana Arab tu, tapi pasal Rasulullah SAW. Tiru dia tu adalah terbaik. Kena faham prinsip tu. Itu adalah buat pakaian untuk surah. Begitu tak? Sirah perjalanan hidup dia. Siang, malam, pagi, petang, bangun, tidur, jalan, berdiri, pakai pakaian. Apa yang dia jumpa masyarakat. Orang Islam jumpa macam mana, orang kafir macam mana, lelaki macam mana, perempuan. Muamalah dia macam mana. Macam mana SOP dalam isyarat. Bukan SOP COVID-19. Kan? COVID-19 suku. Atau peraturan sabab pun sabab. Macam mana nak hindarkan penyakit. Konteks sosial kena jaga jarak. Pasal apa? Antara sebab-sebab jangkitan dan penularan ni, sebab-sebab adi. Kebiasaannya macam ni. Satu suruh pakai pelitup muka apa-apa. Apatah lagi, kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Kan? Yang zon merah. Kuning. Kalau merah apatah lagi ya. Kita zon hijau contoh kan. Tak macam mana pun berjaga-jaga pasal tak tahu benda tu masih dalam keadaan berjaga-jaga dan berwaspada. Ada undang-undang pula daripada pemerintah. Jagalah apa yang boleh. Macam mana pun bila dah zon merah macam mana? Dia sampai tahap ada wajib konteks sosial, bahkan wajib stay at home. Ada setahap dia macam tu kan. Apa saya nak sebut ni? Perjalanan Rasulullah, macam mana konteks sosial yang ada pada Rasulullah, dia ajar apa-apa. Ada yang doruri, yang lazim, yang wajib. Dan macam mana yang nama sunat, harus semua telah dibahas. Contohilah Rasulullah, pasal dia ialah ikutan terbaik. Yang tu surah, sirah, wasariratihi. Dan juga apa yang dalam batin hati sanubari dia. Memang ajaran Nabi SAW dan semua Nabi-Nabi Rasul, dia bukan ajar zahir saja. Tapi ajaran dia besar sekali adalah ajaran batin. Atau istilah ulama, ajaran batin ni ajaran apa? Itulah perjalanan iman. Walaupun zahir ni kita hidup, kita tengok makhluk, diajar oleh Nabi-Nabi Rasul khasnya. Dan sekarang ni yang ada adalah pewaris Nabi Rasul. Asal daripada Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampailah kepada kita, tunggu para ulama kita ajar apa? Macam mana dengan ajaran Rasulullah ni, walaupun kita makhluk, yang kita tengok semua makhluk, dengar makhluk, pegang makhluk, bau makhluk, sentuh makhluk, tapi hati kita ihsas kepada Khalik makhluk. Ni pelajaran tauhid. Ni sarirah yang paling besar diajar oleh Nabi SAW. Itulah antara maksud la ilaha illallah ni. Syahadah kita always realize ke Allah Ta'ala. Ashhadu. Dia adalah, kalau bahasa Arab dia, yang tu fi'il mudhari'. Dia untuk menunjukkan hal dan mustaqbal. Istilah bahasa Inggeris dia ialah present tense. Bahkan atau maksud praktikal dia adalah present continuous tense. Untuk faham tak faham tu lah tu. And Arab tu bahasa Inggeris tu. Apa maksud present continuous tense? Always present. Allah adalah ilah. Allah bagi hidup aku. Allah yang jadikan siang. Allah yang jadikan malam. Allah terbitkan matahari. Mendung pula hari ni. Cuaca pula sejuk. Berkabus pula lagi. La ilaha illallah. Tauhid weh. Ikut Rasulullah. Inilah ajaran paling besar sekali. Inilah yang dimentionkan oleh Nabi SAW. Inilah teras ajaran Islam. Apa dia? Bukan saja Islam patuh taat zahir, tapi patuh taat batin, sarirah. Bahkan inilah teras kita menyebabkan kita sah akidah. Jadi orang Islam, jadi orang beriman. Islam dengan syahadah. Syahadah tak sah Islam melainkan iman. Mengucap tak sah kalau batin tak kenal Allah Ta'ala. Batin tak realize ke Allah Ta'ala. Tak sah Islam kita. Kau sembahyang jasad. Tapi batin mesti kenal dengan siapa kau solat. Kau sujud ke siapa. Zikir Allahu Akbar. Jasad. Kau kenal siapa mazkur yang disebut tu siapa. Mesti faham. Kalau kita sebut nama bini pun kita faham siapa bini kita tak. Nama bini kita adalah Aminah. Nama Azizah contoh kan. Sebut Azizah terus kita akan
refer to her, kan? Her, him, kan? Kita akan refer to him, at him, kan? At her, her tu isteri kita lah, kan? Kalau ke Allah Ta'ala, kita akan refer at him ke Allah Ta'ala. Allah refer zat Allah Ta'ala. Allah refer pada sifat Allah Ta'ala. Allah refer pada perbuatan Allah Ta'ala. Nak reference ke siapa lagi? Yang tu pelajaran tu besar belajar tu. Asal saya nak sebut, ikut Rasulullah ni ikut surah, sirah, sarirah. Atau pelajaran tu yang kita bila ada hati berpaling daripada Allah Ta'ala, kita sampai terintiqad makhluk ni boleh dar nafi'. Makhluk ni boleh bagi sesuatu seolah makhluk ni hidup sendiri. Makhluk ni boleh memberi kita kehidupan. Makhluk ni boleh menghidupkan kita, boleh memudaratkan kita, manfaatkan kita. Pada hakikatnya, pada zatnya. Yang ni dah lain dah akidah kita ni. Dah menjalahi dah ajaran Nabi. Atau perjalanan sabab, kena buat sabab. Tapi akidah kita dah lari dah. Perjalanan yang paling besar kena ikut Nabi SAW. Rasulullah kata, fattabi'uni yuhbibkumullah. Ikut aku sungguh-sungguh baru kamu dikasihi oleh Allah Ta'ala. Khas saya sebut, dia mention di sini tentang mana? Tentang sarirah, batin Nabi SAW. Walaupun jasad dia dengan makhluk, hati dia dengan Allah Ta'ala. Ini perjalanan Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi-Nabi Rasul, semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'in, semua para ulama' dan salafus soleh dulu. Kita kalau tak dapat, maksudnya kita tak dapat ajaran Nabi. Dengar elok. Bahasa lain saya sebut tadi, ikut Rasulullah ni mutlak. Ikut tang mana? Ikut pada qaulihi, fi'lihi, sukuti. Satu kita belajar hadis Nabi SAW. Hadis Nabi, dia lah penghurai terbaik untuk menghuraikan Quran, untuk menafsirkan Quran. Pasal Quran, atas nama bacaan apa tertulis, itu benda mati. Mati itu maksud saya, siapa nak terjemahkan Quran? Translator Quran yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Dia translate dengan perkataan dia, dia translate dengan perbuatan dia. Dan dengan diam dia adalah dia sebagai translator. Apa maksud Al-Quran? Ada uraian banyak tu. Ada isyarat besar yang kena belajar. Macam mana diam Rasulullah. Diam itu adalah huraian. Dia adalah apa saya nak sebut? Huraian masih Inggeris apa? Nak sebut masih Inggeris lagi tu kan? Dia ialah explanation. Yang tu. Dia ialah explanation kepada apa yang ada dalam Quran. Quran tak sebut misalnya boleh tak makan dog. Quran tak sebut. Rasulullah tak sebut dengan perkataan, tapi ada sahabat makan, dia diam. Contohlah. Apa maksud? Diam dia tu maksudnya dibenarkan. Bila disebawa kat Rasulullah, kau tak makan, kata Rasulullah, dog ni. Kata Rasulullah, hadza laisa min tabi'ati qaumi. Kaum aku tak makan. Quraisy tak makan dog. Quraisy tak makan, tapi yang makan, dia diam. Dia tak tegur. Menunjukkan harus makan. Kita kena faham Rasulullah ni perjalanan dia yang surah, sirah, sarirah ni, atau kata qauli, fi'li, sukut dia, diam dia pun semua adalah tujuh ajar, dia disiplin belajar ilmu ni. Atas kita belajar, nak faham, kata asal saya nak cerita, dalil kita ni disuruh ikut Rasulullah mutlak. Atas huraian para ulama kita, kalau ada pengecualian pun, ada bab khas kena belajar juga. Kat Rasulullah ni, khasnya Nabi kita Muhammad SAW, yang dipanggil khususiyatir Rasul. Benda yang khas untuk Rasulullah. Ni, specially untuk Muhammad SAW saja. Orang lain tak lewat. Ada istilahnya khususiat. Ada khususiat yang kat kita benda tu sunat, tapi kat Rasulullah wajib. Macam-macam hal kalau saya nak sebut, tapi atas istilah macam tu. Fokus kita nak bicara, dia nak sebut pendalilan ni yang saya nak buktikan bahawasanya Allah Ta'ala suruh kita ikut Rasulullah ni dalam segala pekerjaan Nabi Rasul. Khasnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentulah tidak sekali-kali Allah Ta'ala suruh kita khianat. Betul? Allah Ta'ala tak pernah dengan kita khianat. Wala takhunu amanatikum. Jangan kamu khianat dengan apa benda dia amanah pada kamu. Amanah paling besar kita ialah apa Allah amanah kita. Itu paling besar sekali. Jadi, pecah amanah, khianat, khas atau huraian ni buat benda haram. Bahkan, benda makruh larangan sekalipun tak nama berdosa. Tapi tetap benda yang dibenci oleh syarak.
Kena faham prinsip tu. Jadi asal nak sebut, kita tak dibenarkan khianat sama sekali. Bila tak dibenarkan khianat, dalam masa yang sama diperintahkan untuk ikut Rasul. Rasul sebagai penunjuk kita, perkataan, perbuatan, diam dia, rupa zahir dia, perjalanan hidup dia, dan batin dia pun betul. Apa yang kita nak faham pada itu, mesti Rasul ni tak akan ada sebarang kesalahan, zahir atau batin, kecil ataupun besar, semasa kanak-kanak ataupun dewasa. Semasa sebelum jadi Rasul ataupun selepas jadi Rasul. Semasa kanak-kanak ataupun selepas balik. Atas jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sebut, memang inilah keadaan Nabi Rasul yang kita wajib itikad. Inilah makna maksum pada Nabi Rasul. Dia tak maksum dia tu, maka wajib berpegang, mustahil ada dosa maksiat pada Nabi Rasul. Jadi kita disuruh ikut Rasul mutlak, melainkan pada khususiat tadi. Tentulah Rasul tidak akan ada dosa. Itu yang disebut kaedah berfikir. Kalau ada Rasul buat dosa, kita disuruh buat dosa juga. Pasal apa pula? Pasal kita disuruh ikut Rasul. Bila Rasul buat dosa, ikut tak Rasul? Ataupun nak buat? Buatlah macam mana Rasul buat dosa, kita buat dosa lah. Macam tu? Tidak. Satu, ada pelajaran lepas. Walaupun kita tengok dalam sejarah dan kisah, ada rupa macam Nabi Rasul ni buat dosa, tu istilah, saya dah guna lah istilah tu pun. Apa dia? Rupa saja dosa, bukan dosa. Apa-apa ayat menisbahkan dosa pada Rasul adalah satu kesalahan. Bahkan mustahil Nabi Rasul buat dosa. Khasnya prinsip kita dah faham, maksumnya Nabi Rasul. Siap. Kita kadang prinsip belajar betul, tapi mai cerita kantoi. Baik, di atas hujah kita bicara ni, pasal kita bicara dalil. Jadi Allah tidak sekali-kali suruh kita khianat, kerana khianat itu adalah kejahatan. Nisbah khianat dosa haram, bahkan akidah pun, kata Quran, wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah Taala tak redha di kalangan hamba ni ada kufur sama sekali. Jadi Rasul kufur ke? Rasul ni ada nifak ke? Rasul ni ada buat benda haram makruh ke? Ada khilaf aula ke? Subhanallah, Allah Taala tak pernah silap menghantar siapa Nabi Rasul dia. Jadi kalau gitu, bila Allah tak pernah suruh kita dengan apa-apa kejahatan, maka Allah tidak sekali-kali suruh kita buat benda jahat. Masa yang sama disuruh kita ikut Rasul, mestilah Rasul tidak akan ada apa-apa nama yang nama jahat, mungkar, haram, makruh, khilaf aula, buat atas nama nafsu, ikut semata-mata kehendak dan syahwat, semata-mata tidak akan ada pada Nabi Rasul sama sekali. Itu dalil menunjukkan Nabi Rasul maksum. Okey, jelas? Boleh? Satu, kita faham hujah ni, prinsip ni lah kita nak jadi kayu ukur sebagai measurement kita. Kayu ukur lah istilahnya, untuk kita dengar kuliah lain. Kalau ada orang hurai Quran, tafsir kan, huraian ni lain daripada prinsip ni. Jaga. Saya sering kali sebut, kita kadang belajar bab Nabi Rasul ni, tak payah Nabi jauh-jauh, tak payah Nabi Muhammad, belajar Nabi Adam pun kan tak payah. Berapa ramai orang duk itikad Nabi Adam berdosa. Tak. Nabi Adam tidak berdosa sama sekali. Tak ada dosa sama sekali. Nabi Adam rupa dosa. Bahkan kalau sejarah Nabi Rasul, semua Nabi Rasul ni dia ada rupa dosa masing-masing. Hatta kalau kita belajar bab-bab di akhirat esok di padang mahsyar, semua Nabi Rasul ni bila umat masing-masing akan datang pada mereka, begitu juga seluruh manusia akan jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, Nabi Isa, last sekali jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akan kata, akulah pemberi syafaat, ana laha. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi Rasul lain macam mana? Dia kata apa? Nafsi. Dia aku. Pasal apa? Ada orang salah hurai situ. Dia kata apa? Nabi Rasul ada dosa. Sedap dia bubuh Nabi Rasul dosa. Jaga. Bahkan saya duduk ngaji, tutup guru duduk sebut, dia kata, yang tu bukan isyarat nak menunjukkan Nabi Rasul berdosa. Tidak. Kita dah belajar akidah Nabi Rasul tak ada dosa. Antara benda besar sekali. Apa dia? Yang itulah menunjukkan mereka kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Siapa? Dia kenal dah, dia tahu dah. Yang boleh bagi syafaat, yang syafaatul uzma, orang pertama sekali yang boleh bagi syafaat,
Orang yang mula-mula, orang yang memang itu sajalah the one and only yang akan istilahnya memohon pada Allah Ta'ala, berkata-kata dengan Allah Ta'ala, menghadap Allah Ta'ala, itu istilah-istilah dia, untuk memulakan, memohon untuk dimulakan hisab dan perkiraan di akhirat esok, di mahsyar esok, hanya Nabi Muhammad SAW. Mereka mengiktiraf nafsi, aku tak boleh nak minta macam mana kamu punya permintaan, minta pertolongan ni. Pasal apa? Orang yang boleh ni aku kenal dah. Muhammad SAW saja. Mereka carilah orang lain, jangan cari aku. Boleh faham? You understand me? Mai kita yang bengong tak erti ni, kita kata apa? Nabi Adam berdosa. Sudah. Nabi Nuh pun berdosa pasal nak doa supaya anak dia mati. Dalam anak doa, dia pernah doa, bahasa saya pendek sangat tu. Aku tak faham. Dia pernah doa minta supaya diturunkan banjir besar dengan diperintahkan buat kapal tu, turunkan air hujan daripada langit dan pancarkan air pada bumi. Buat apa? Sampai anak dia tenggelam. Kan? Dia panggil anak dia naik, anak dia tak nak naik. Salah pasal air. Salah? Tak salah Nabi Adam, Nabi Nuh tu. Mana ada salah tu? Semua cerita tu kalau tengok dia hanya rupa dosa. Kalau tuan-tuan dapat version faham Nabi Rasul ni dosa, wajib taubat pergi ngaji lain, betulkan balik akidah, betulkan balik jalan cerita tuan-tuan faham dengan Nabi Rasul. Pasal kita dah bicara umum makna amanah, ni kita dah berdalil lah dengan amanah, tak akan bercanggah sama sekali. Prinsip dia, mustahil Nabi Rasul buat apa-apa dosa. Selesai itu. Buzzer dah bunyi. Buzzer tu syuruk lah kan. Dia suka berhenti. Tapi kalau ikut SOP, macam itulah nak kata apa lagi kan. Baik. Memang kalau ikut nisbah baca, saya selesaikan dah tu. Alhamdulillah. Nisbah pelajaran nak masuk tu, tabligh sifat keempat. Nampak tabligh pula. Soalan tu kalau ada sekitar apa kita sebut, ada sebahagian saya sebut pun ulangan saja pasal bab ni, bab akidah tuan, dia ada prinsip yang kita kena ulang pun lalai lagi. Bab Nabi Rasul ni tuan adalah bab teras, bahkan kita kena refresh hari-hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan kat kita fardu syahadah 5 kali dalam tahiyat akhir. Kalau orang perempuan tak ada syahadah, tu yang orang perempuan istilah dalam syarak disebut kurang agama. Pasal apa? Ada waktu dia tak boleh semayang. Atas nama wajib, dia tak ada wajib mengucap kalimah syahadah 5 kali. Tak ada. Atas nama wajib, tak ada. Pasal apa? Haram atas dia semayang. Tu takkan syahadah langsung. Tu yang ada lazim zikir, selawat atas Nabi SAW supaya amalan tu ada. Kalau perempuan macam tu, kita lelaki Alhamdulillah tak ada cuti semayang. Melainkan orang gila, gila lah ada. Pergi siapa? Kanak-kanak tu lah kan. Orang gila jadi siapa tak semayang tu gila Pasal tak ada akal. Satu tak ada akal, berdosa besar lah tu dah. Bahkan bayang tengok 5 kali yang fardu tu dia tinggal, maksudnya tak ada 5 kali bersyahadah. Tu pun bersyahadah lalai je pun. Syahadah la ilaha illallah. Lalai je pun. Bukan sedar pun. Bukan faham macam mana kita duk belajar. Patutnya dengan ilmu yang kita dah belajar pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, sebut tu fresh. Istilahnya recall balik semua kita belajar dalam bab ketuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana pun saya sebut lah tadi. Dia continuous tense. Asyhadu tu. Sentiasa always remind kat Allah Ta'ala ni. Always recognize Allah Ta'ala. Always remind kat Rasul, recognize Rasul. Kenal sungguh Rasul ni. Yang mereka ni ikutan kita selawat banyak-banyak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Memang yang ni adalah makan minum batin kita. Batin kita tak makan minum tu yang dia masuk benda lain tu. Pasal kita punya pressure dengan akidah ni tak kuat. Apa? Kita punya batin ni tak di pump tu kot. Pump dengan apa? Pump dengan akidah Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Zikir, selawat. Kita tak kena pressure macam tu. Tak diajar macam tu, tak diasuh macam tu, tak di-train macam tu. Satu kita lalai. Kalau kita di-train macam ni, apa akan jadi?
Bayang nak kita kena pam Allah Rasul, Allah Rasul. Bila ada yang keluar pada kita, dia akan keluar Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Keliling kita pun akan terima aura Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Kalau kita punya pressure tak kuat Allah Rasul, Allah Rasul, saya ngaji ada tok guru buat misal, kita macam batang pipe. Batang pipe ni kalau dia punya pressure kuat, tapi pressure batang pipe air lah kan. Kalau dia kuat, cuba ada satu lubang tengok macam mana. Kalau kita tembuk lubang, buka pipe tu. Macam mana? Keluar betul. Kalau pipe ni duduk dalam parit, jangan dia pecah. Apa akan jadi? Parit ni yang penuh air acak ni, akan jadi bersih. Pasal pressure dalam parit, dalam pipe yang terlalu kuat. Air acak semua bersih kan? Pasal apa? Habis kotor semua. Hilang. Pasal apa? Pressure yang dalam pipe yang sangat kuat. Tapi kalau pressure dalam pipe tak kuat, tuan-tuan, air pipe tuan-tuan buka, pressure tak ada. Apa akan jadi? Kalau pipe ni dia terendam dalam ayat longkang, apa akan jadi? Ayat longkang ni akan masuk melalui pipe tu dalam batang pipe. Tuan-tuan tak faham, mengaji sains sikit lah. Tu. Kita punya batang pipe tu kalau pecah, pressure tak ada, apa akan jadi? Dia duduk dalam batang, dia duduk dalam air acak, duduk dalam parit, apa jadi? Air parit akan masuk dalam dia. Boleh faham saya sebut apa kan? Satu kalau kita belajar fiqah, ada soalan fiqah macam ni. Apa dia? Kita menyelam dalam air, kentut. Sikit lah saya nak sebut pressure tu kan. Kentut ada pressure. Puff. Soal, batal tak puasa? Kalau puasa lah, batal tak puasa? Tak ada orang ambil kentut dalam air pun, saja-saja ambil kentut dalam air, apa lah? Bodoh sikit lah kan. Tapi ambil isu pressure tu. Dalam air tentang kentut, batal tak puasa? Tak faham, tak nak belajar fiqah tu. Ada lah. Kentut ni dia pressure perpanjangan ke ada pressure sekali ya, wandas saja orang lihat. Puff, betul. Bila habis pressure tu apa akan jadi? Air ni tambah tuan-tuan duduk dalam, apa akan jadi? Air yang kat luar ni dia akan masuk. Batal puasa. Masuk sesuatu melalui rongga terbuka. Pasal bila ada pressure, air tak masuk. Bila pressure habis, air masuk. Batal puasa. Saya ngaji dalam fiqah, maksud tersebut untuk guru, batal puasa. Kalau kentut, punggung duduk dalam air. Kalau kaki duduk dalam air, punggung kat atas tak ada masalah lah. Tu kan. Ni cerita menyelam ni. Menyelam. Saya nak cerita pressure. Sama. Kita duduk dalam masyarakat. Masyarakat tak kenal Allah Rasul. Kita pun tak kenal Allah Ta'ala. Pressure tak kuat. Ataupun kita ada kenal Allah Ta'ala, tapi tak kuat. Macam mana? Apa yang ada kat luar tu semua kita dapat. Kalau kita ambil atas isu COVID-19 ni, kita tak ada imunasi kuat, tambah bergejala. Boleh faham kan? Apa arahan Kementerian Kesihatan apa? Stay at home. Tak boleh keluar jemaah. Tak boleh ada kontak sosial. Pasal apa? Masalah pasal kau punya imunasi tak kuat. Kau bergejala. Apa akan jadi? Mudah untuk dijangkiti penyakit, especially COVID-19 lah kan. Jangan datang. Umur dah lebih 70. Suhu lebih 37.5. Stay at home lah. Boleh faham? Itu suggestion dia betul tak? Siapa imunasi tak kuat? Takut macam tadi lah, pressure tak kuat. Macam mana? Penyakit yang luar akan datang lagi bertimpa-timpa atas kita. Kita kuat ni macam mana? Tapi macam mana pun berwaspada, jaga. Untuk pakai mask. Apa seumpamanya? Jaga kesihatan, makan vitamin, makanan berkhasiat. Sebab-sebab untuk hindarkan penyakit tu kena ada. Aktiviti bersukan apa dan sebagainya supaya tak lembek apa. Satu hal, kena ada pressure kuat dah, imunasi kena kuat dah. Tubuh saya silap kena jangkitan dah. Macam itulah kita dengan bab akidah ni. Akidah kita tak kuat, habis. My liberal tukar akidah. Tukar pemimpin, tukar akidah. Tukar parti, tukar akidah. Tukar jiran, tukar akidah. Tukar tengok siaran TV, tukar akidah. Tukar kawan, tukar akidah. Tukar suasana, tukar akidah. Tukar kawan, tukar pakaian. Tukar bini, tukar passion. Tukar suami, tukar cara hidup. Tukar. Kalau kita punya pressure kuat, macam mana? Ada isteri tak ubah kita. Isteri akan berubah dengan sebab kita. Kita pergi jiran, keliling kita kafir. Orang kafir tu semua jadi Islam. Sebab kita. Siapa? Pasal bukan mereka pengaruhi kita. Kita pengaruhi mereka. Mereka asal makan babi.
Kita duduk macam masyarakat, habis babi semua, dia tak lalu makan, nak makan semua masuk silap habis. Pressure kita kuat. Ini apa? Habis kita pun telah babi juga. Sikitlah bahasa gitu kan. Untuk asal kita bicara bab akidah saja, buat analogi kan, dalam bentuk perzahiran zahir tu, supaya mudah kita faham batin tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi batin kita kuat. Sahabat kuat kita cari, banyakkan zikir, banyak fikir, kefahaman ilmu mesti ada, benteng ilmu mesti kuat, amalan mesti ada. Amalan untuk hidup batin mesti ada. Kalau tidak, batin kita mati. Batin mati, kata Nabi SAW, masalul ladzina yadhkuruna rabbahu wal ladzina la yadhkuruna rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit, atau kama qala. Bandingan orang yang sentiasa ingat Allah dengan orang yang tak ingat Allah Ta'ala, dia hati dia tak boleh realize ke Allah Ta'ala, tak boleh jadi zakirin, dia tak boleh remember Allah Ta'ala, hati dia tak hidup ke Allah Ta'ala. Kamasalil hayyi wal mayyit, orang yang ingat ni macam orang hidup, orang yang tak ingat Allah Ta'ala, dia macam orang mati. What dead person. Saya ngaji ada Tok Guru bagi ayat power kan, dengar sampai lani saya ingat. Apa? Hang tak ada zikir, aku nak takbir 4 kali ke hang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faham? Apa maksud? Hang nak mampu lah. Jasad yang hidup, hati mampu. Kan. Sampai lani ingat aku. Kita tengok ada orang lalai, kita takbir 4 kali tu dia. Bukan takbir Allahu Akbar tu. Takbir mayat-mayat. Kita pun lalai je dah. Aku kena mayat-mayat kat aku dulu, aku pun mayat. Astagfirullah. Astagfirullah. Keluarkan diri daripada jadi mayat. Kita biasa dengar bangkai penyawa, tu makpit. Kita pun makpit juga. Hayal, tak ingat Allah Ta'ala. Kita pun ganja juga. Ganja apa? Batin kita kena ganja. Batin kita kena iblis, kita kena syaitan. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Bagi kita faham, kenal Allah Ta'ala. Hidup batin nanti sembari kita ke Allah Ta'ala. Khasnya kita bicara ke Rasulullah ni, tak ada langsung salah akidah kita pada Nabi Rasul. Sentiasa kita muliakan dia. Kaedah muliakan, besarkan hati dia, iman tu hal. Apa dah lagi kita diperintahkan untuk bersalawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Allah pun beri rahmat dan selawat dia. Istilahnya rahmat. Allah pun beri rahmat pada Nabi Muhammad SAW. Allah pun berselawat dan Nabi. Maksudnya Allah pun beri rahmat yang besar. Kata Nabi SAW, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Ta'ala perintah kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Banyakkan selawat. Banyakkan zikir. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Uzkurullaha zikran katsiran. You must remember a lot. You must remember Allah Ta'ala a lot. Bukan just a little, just sometime. You supposed to remember Allah Ta'ala all the times. Qiyaman wa qu'udan ala junubikum. During your sit down, during your sitting, betul bahasa Inggeris lama tinggal lupa. Whatever you do, even you sit or stand up or you lay down. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Sama ada kamu berdiri, duduk atau baring. Ini yang 3 kondisi yang ada pada kita tak? Tak duduk, diri. Jalan tu dirilah. Baring. Ini yang 3 kondisi. 3 kondisi. Apa maksudnya? Always remember Allah Ta'ala. Don't forget Him. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Jangan jadi macam mana orang yang duduk lalai daripada ingat Allah Ta'ala. Dengan sebab kelalaian tu menyebabkan kau tak kenal diri kau di sini. Kau tak kenal kau makhluk Allah Ta'ala. Kau tak sedar kau diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Itu ada larangan-larangan keluar kita daripada lalai ni. Wala takum minal ghafilin. Jangan jadi orang ghafil, lalai ni. Keluar daripada jadi orang ghafil. Bahkan diperintah kita untuk ingat Allah Ta'ala. Uzkurullah zikran katsira. Fazkuruni azkurkum. If you remember me, kata Allah Ta'ala, baru I will remember you. Macam mana kita remember dia? Dia remember kita, dia sentiasa bagi rahmat. Hati kita hidup ke dia. Kalau kita tak ingat dia, hati kita mati, tak dapat rahmat tu. Rahmat dari sudut, ada nyawa, ada makan, ada minum, ada anak, ada bini, ada kerja. Rahmat ni orang kafir pun dapat. Rahmat untuk hati hidup ke orang Ta'ala, yang tu kau tak boleh dapat percuma, melainkan tunaikan syarat. Fazkuruni azkurkum. If you remember me, then only I will remember you. Apa maksud dia remember kita? Dia akan bagi kita forgiveness dia,
Mula saya cakap putih, siapa? Tahu? Geram kot. Dia akan bagi keampunan dia, lagi dia bagi apa? He will make us remember him. Masya Allah. Bagi kita ingat dia. Tauhidkan dia. Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah Taala langit bumi, aku tak ada milik aku. Tak ada milik apa. Aku milik diri aku tak milik. La ilaha illallah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Taala bagi kita nikmat besar tu. Nikmat itulah nikmat iman. Mudah-mudahan dapat nikmat iman, dapat kelazatan iman, dan kita dapat lazat zikrullah, dapat lazat untuk selawat atas Nabi SAW. InsyaAllah. Sambungan kita tabligh artinya menyampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.